Jap geng. Aku sebenarnya kan, aku tak selesa buat cerita ni sebab aku macam ada bau wangi lah. Macam ada bau wangi dekat luar. Jap. Jap. Tak ada orang pula. Sekarang ni pukul 3:30. Aku bau wangi tau. Dia bukan bau wangi yang bau wangi perfume, tapi macam bau wangi pokok, wangi bunga. Kau faham tak? Aku bercerita, aku buka tingkap. So macam bau tu macam tiba-tiba datang kuat. Kuat bau ni. Sekejap. Tak puas hati lah. Geng, Allahu. Aku ingatkan tadi dah rekod, geng. Aku tadi bangun sebab aku macam bau benda wangi dekat luar tingkap. Lepas tu aku dah bangun, aku duduk balik. Aku cerita macam biasa sampai habis. Dah habis cerita, aku transfer file tu daripada kamera ke dalam PC. Aku tahu, rupanya aku cakap sorang-sorang. Rupanya aku punya kamera ni dia auto off recording sendiri. Dah habis cerita ni. Cerita panjang tau. Aku dah habiskan. Tahu-tahu, hilang cerita tu. So ni merupakan second take. Aku dah settle tukar baju apa semua tadi. Ni aku kena pakai balik. Dah bazir masa sejam, geng. Sekarang dah pukul 4.30. Aduh, macam-macam betul. Dia pelik tau. Dia pelik sebab kamera aku ni tak pernah tau dia off record sendiri. Tak tahulah cakap macam mana ke. Mungkin ada benda yang tak suka aku cerita pasal Abah Hafiz malam ni. Sebab macam aku cakap dulu kan, yang selalunya kalau cerita pasal hantu ni, ada hantu yang tak suka tau bila kita cakap pasal dia. Lagi-lagi cerita pasal santau, bomoh. Sebab mereka tahu kita tengah cerita pasal dia, jadi mereka tak suka sebab ni dikira sebagai dorang punya aib. Apa kan, kita baca doa dulu, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allah mudahkanlah kerja kita malam ni, ya Allah. Aku nak habiskan sikit je. Ini dah kira video yang kedua dah. Cerita dia macam ni. Tadi kan tengah record elok-elok pasal Abang Hafiz dengar bunyi menjerit tu lah. Aku tengok yang last tadi, scene Abang Hafiz dengar bunyi menjerit. Lepas tu aku bau benda wangi. Benda wangi ni bukan benda bau perfume tau. Sebab kalau perfume, kita dapat tahu perfume ni bau dia keras, bau yang dibuat. Tapi bau ni macam bau bunga, macam bau bunga melu ke macam mana lah. Sebenarnya cakap macam bau bunga harum sundal malam. Kau pernah dengar tak? Kau pernah tahu tak bunga tu yang selalu banyak kat kubur tu? Bau bunga tu kuat sangat, geng. And aku ni bila aku bercerita, aku akan bercerita sambil buka tingkap. Sebab kalau tutup tingkap, bilik ni akan berkuap. So aku buka tingkap, bulan dekat luar pula kemain penuh. Wish, dah start sendawa ni. Tak apa. Tak apa. Kita teruskan, kita sambung cerita ni. Kita tengok sampai mana aku mampu. Kalau aku boleh habiskan cerita ni, maksud dia cerita tu settle lah. Tapi kalau ada apa-apa berlaku, semoga video ni jadi bukti apa-apa jadi dekat aku, okay? Bismillahirrahmanirrahim. So kita kembali pada cerita tadi lah. Pada yang belum tengok, aku akan bahagikan cerita ni pada 2 part. Part 1 tadi, part 2 je ni. Sebab aku takut apa-apa jadi, okay? So untuk part first tadi, yang mana belum tengok, pergi tengok dulu. Takut korang tak faham cerita ni. Korang skip dulu video ni, pergi tengok cerita yang first, baru tengok balik cerita ni, okay? So macam aku cakap dekat cerita lepas,
Waktu tu Abang Hafiz ni bermimpi tau. Dia mimpi satu yang amat dahsyat. Isteri dia ada dekat dalam mimpi tu tengah berdiri. Tiba-tiba ada seekor ular besar. Dia menyelinap, dia naik macam tu. Dia patuk isteri Abang Hafiz ni berkali-kali, sampai terduduk, sampai terbaring tak sedarkan diri. Tapi Abang Hafiz cakap waktu ni dia hanya mampu tengok je isteri dia kena patuk. Dia tak mampu nak tolong, tak mampu nak cakap apa-apa. Dia hanya mampu tengok, tak boleh bergerakkan badan dia. So dah selesai ular tu patuk, tiba-tiba mimpi tu berubah. Sekarang ni Abang Hafiz berada dalam sebuah bilik gelap. Macam bilik aku ni, bilik gelap. Dalam bilik tu ada seorang perempuan tengah duduk seakan tengah perasap sebuah patung. Macam ada tempat bakar kemenyan tu, dia perasap patung tu atas kemenyan. Dan dekat patung tu, bila Abang Hafiz intai, ada potongan gambar isteri dia yang melekat dekat patung tersebut. Dan bila Abang Hafiz pandang keliling bilik tu, ada macam-macam makhluk yang tak pernah dia nampak sebelum ni. Ada pontianak, ada benda yang badan besar, bulu panjang, mata merah. Ada macam-macam jenis makhluk, ada pocong semua. Dan waktu itulah tiba-tiba Abang Hafiz terbangun daripada tidur sebab dia terdengar bunyi jeritan yang keras. Jeritan daripada seorang perempuan. Bila Abang Hafiz sedar tu, rupa dia, isteri dia yang kat sebelah ni tengah menjerit kesakitan sambil pegang perut, sambil sedang meronta kiri kanan, geng. Abang Hafiz tanyalah, sayang, awak okey tak? Isteri Abang Hafiz cakap, sakit bang, sakit. Perut saya sakit bang, macam kena pukul, macam kena bakar perut saya bang. Tolong saya bang, sakit sangat. Tolong, saya dah tak tahan ni bang. Tolong sangat-sangat bang. Waktu ni Abang Hafiz ingat pesan doktor. Dia cakap ini maybe cramp sebab mengandung. So Abang Hafiz pun dia ambil painkiller yang doktor bagi tadi. Dia terus suruh isteri dia makan. Tapi lepas 10 minit, seakan macam ubat tu tak bagi kesan pun, isteri dia terus pegang perut, terus meronta, terus menangis, sakit. Isteri Abang Hafiz ni nama dia Ayu tau. Senang nak cerita kan. So Ayu ni cakap dia meronta kesakitan tu sampai tahap nak duduk tak boleh, nak berdiri tak boleh, nak berjalan tak boleh. Dia hanya boleh baring sambil pegang perut dia. Dia jerit, sakit bang, sakit, tak tahan saya ni bang, tolonglah saya bang, buat sesuatu. Abang Hafiz pun waktu ni dah tak tahan tau, tak sanggup tengok isteri dia menangis meraung kesakitan. So Abang Hafiz ni dia ambil satu botol air mineral yang berada betul-betul sebelah meja, kat sebelah katil tu. Abang Hafiz lawat dalam botol, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ni ikhtiar terakhir Abang Hafiz cakap. Jadi tak jadi, memang dia betul-betul tawakal dekat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, bantukanlah ya Allah, sembuhkanlah isteriku. Lepas lawat, dia tiup dalam air, terus dia suruh isteri dia minum. Lepas isteri dia minum, dia tuang sikit air tu dekat tapak tangan, dia usap ke atas perut isteri dia. Terus serta-merta sekejap itu, Ayu cakap rasa sakit tu hilang. Ayu ni terus tidur. Daripada meronta tadi, terus lelap. Dan nampak dekat riak wajah Ayu ni memang penat sangat, geng. Ibarat macam bertarung dengan sakit perut dia yang teramat sangat. Lepas Ayu terlelap, Abang Hafiz ni baru nak baring. Tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Abang Hafiz bangun, buka pintu. Nampak dekat depan pintu tu ada anaknya yang umur 7 tahun. Berdiri depan pintu, anak dia cakap, "Ayah, boleh tak nak tidur dengan ibu ayah? Umar takut tidur seorang." Ayah dia pun fikir, aduh anak aku ni, tadi maknya, ni anak ni pula. Terus ayah dia pun siapkan tempat tidur anak dia. Dia lamparkan toto, dia ambil bantal. Dah settle, Abang Hafiz ni baring sebelah isteri dia. Time ni memang Abang Hafiz ni dah penat gila, geng. Otak dia dah mental gila. Yelah, siang kemah dah hancur, dah kena rodok dek orang. Malam isteri meragap. Sekarang ni anak pula muncul. Memang dia rasa macam serabut gila, penat gila badan, geng. Waktu Abang Hafiz baring, dia cuba lelapkan mata, dia perasan anak dia tak baring. Anak dia berdiri je sebelah ibu dia. Umar ni, anak dia tadi ni, pandang tepat ke arah perut ibu dengan muka yang garang, muka marah. Nak cakap garang tak garang ni ibarat macam rupa tu tak pernah tau dipandang oleh Abang Hafiz. Anak dia macam tu punya garang. Memang berkerut gila, dia pandang je perut ibu dia.
Geng, aku serius ni. Memang kuat gila tu bau wangi sekarang ni. Daripada mana bau ni datang? Dalam studio ni aku seorang je. Memang gentle aku seorang je. Tu pintu. Itu aku punya almari. Memang serius aku seorang je, geng. Wangi teruk sangat ni. So waktu ni anak dia Umar ni pandang je perut ibu dia. Abah Hafiz ni pun panggil, Umar baring dekat bawah. Ibu ayah penat ni. Anak dia tak respon. Anak dia baran, muka pandang je perut. Anak dia berdiri tegak je tau. Abang Hafiz ni duduk lah. Dia duduk. Waktu ni Abang Hafiz dah emosi tau, sebab dah penat. Dia tinggikan suara, dia cakap, Ma, kalau Umar tak baring, Umar tidur dekat bilik. Ayah penat ni tau. Esok nak pergi kerja lagi. Umar tidur sekarang. Anak dia tak berganjak. Keras betul anak engkau ni. Dia keras je macam tu, pandang perut mak dia. Sehinggalah Abang Hafiz pegang bahu Umar. Umar pandang ke arah Abang Hafiz dengan muka yang sangat-sangat tegas. Dan waktu ni Abang Hafiz terkejut. Abang Hafiz tergerak ke belakang. Sebab Abang Hafiz perasan yang tengah pandang dia ni bukan Umar, tapi seakan macam seorang tua. Dan bila diingat balik, rupa tersebut adalah rupa perempuan yang dalam mimpi Abang Hafiz yang sedang perasap patung tadi. Waktu tu Abang Hafiz terus, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Dia terus selawat panjang, geng. Bila buka mata, anak dia Umar baring atas toto. Tinggalkan Abang Hafiz yang duduk seorang atas katil memikirkan, ada benda yang tak kena jadi dekat keluarga aku ni. Macam-macam benda jadi dalam satu malam. Esoknya macam biasa, pukul 5.30 pagi, Abang Hafiz dah bangun. Sebab nak mandi, nak solat subuh, siap-siap nak pergi jual nasi lemak. Dia dah rancang tau. Disebabkan gerai dia dah hancur, so dia nak buat style buka bonet kereta, geng. Tak payah ada gerai bagai. Kau buka bonet, letak bakul macam-macam, banner nanti gantung dekat tingkap. Settle, senang. So hari tu berjalan macam biasa tau. Tak ada gangguan apa-apa. Tapi dalam kepala Abang Hafiz ni, dia masih teringat-ingat apa yang jadi semalam. Apa jadi dekat isteri dia, dekat anak dia. Dan Alhamdulillah, kebetulan antara pelanggan setia Abang Hafiz ni adalah seorang ustaz. Ustaz ni dia buka pusat rawatan berdekatan dengan area Tampen tu lah. Dan kalau ustaz ni datang, memang dia akan borong kadang-kadang 10 bungkus, 15 bungkus, sebab nak belanja staff-staff yang lain, kata dia. Dan Alhamdulillah juga, geng, hari tu tepat pukul 9 pagi macam tu, Abang Hafiz cakap waktu tu memang dah tak banyak nasi yang tinggal. Tiba-tiba ustaz ni datang singgah dengan kereta dia. Assalamualaikum, Hafiz, sihat tak? Abang Hafiz nampak ustaz ni terus happy. Dia cakap, Alhamdulillah ustaz, sihat. Ustaz sihat? Nak nasi lemak macam biasa ke? Ya saya Hafiz. Bagikan saya 12 bungkus, campurlah semua lauk yang ada ya. Sambil Abang Hafiz ni bungkuskan setiap nasi lemak letak dalam plastik kan, Abang Hafiz tiba-tiba teringat nak tanya ustaz ni tentang apa yang jadi dekat dia beberapa hari lepas. Tapi belum sempat Abang Hafiz tanya, ustaz ni tanya dulu dekat Abang Hafiz. Dia cakap, Hafiz okey ke? Semua baik-baik ke dekat rumah? Abang Hafiz time ni terkejut, geng. Dia baru je nak luar, nak beritahu ustaz ni ada something happen. Tapi ustaz ni macam dah tahu dulu. Terus Abang Hafiz cakap, ustaz macam tahu-tahu je. Memang saya ada masalah sikit ustaz. Ustaz boleh tolong saya tak? Ustaz tadi pesan, dia cakap nanti Hafiz dah siap niaga, jemput datang ke pusat rawatan, kita borak dekat sana. So Abang Hafiz pun dia settlekan lah menjual semua. Lebih kurang pukul 11 macam tu, Abang Hafiz kemas-kemas, terus siap-siap gerak ke pusat rawatan. Sampai je depan pintu pagar pusat rawatan ni, Abang Hafiz cakap yang dia rasa lemah badan. Kaki dia tak boleh bergerak, rasa takut nak masuk, rasa macam gerun semacam, berdebar-debar, peluh mula membasahi badan. Ustaz nampak Abang Hafiz ni macam takut-takut. Terus dia suruh anak buah dia 2 orang pergi papah Abang Hafiz ni masuk dalam rumah dan duduk dekat sofa. Tak cakap banyak, geng. Waktu tu ustaz ni terus hulurkan segelas air masak. Dia suruh Abang Hafiz minum. Sambil tu dia hulurkan sehelai plastik. Plastik orang panggil sehelai ke sebentuk plastik, aku lupa lah, geng. Tapi dia hulurkan plastik lah dekat Abang Hafiz. Ustaz tu cakap, Fiz, kalau nak muntah, kau muntah je dalam plastik ni.
Okey, Abang Hafiz waktu ni macam pelik lah. Muntah? Kenapa nak muntah pula? Ustaz pun cakap, Hafiz sekarang minum air tu selawat 3 kali, insya-Allah. Abang Hafiz pun selawat. Dia terus minum air tersebut. Dan time tu juga Abang Hafiz mula rasa mual. Time tu juga dia muntah dalam plastik yang Ustaz bagi tadi. Tapi waktu Abang Hafiz muntah ni, yang keluar hanyalah angin. Tak ada pun isi-isi muntah yang terkeluar. Dia uek tu angin. So bila dah settle muntah, Ustaz cakap, Fiz, bagi plastik tu diserah kat Ustaz. Ustaz tadi terus dia baca-baca, dia hembus dalam plastik tu. Dia ambil sepotong limau, letak dalam plastik, dia simpul mati. Pram, letak atas meja depan tempat orang tengah duduk. Ustaz tadi pun tanyalah, Hafiz, rasa macam mana? Abang Hafiz cakap, Ustaz, tak tahulah cakap macam mana. Saya rasa macam badan saya ni ringan semacam. Rasa segar, rasa macam baru lepas keluar daripada sebuah tempat yang gelap, tempat yang terperuk, yang macam menyerabutkan. Saya rasa macam tenang, Ustaz. Ustaz cakap yang, Hafiz, sebenarnya daripada raut wajah awak ni, saya dapat baca yang awak dalam masalah. Saya dapat tahu yang awak ni sebenarnya telah disantau. Betul ke apa saya cakap ni, Hafiz? Hafiz yang tu pelik, dia terkejut. Uish, Ustaz, siapa nak santau saya, Ustaz? Saya tak kaya pun. Ustaz tanya lagi, Hafiz, ada tak apa-apa yang awak alami ataupun situasi yang pelik-pelik kebelakangan yang jadi dekat awak? Waktu tu Abang Hafiz pun ceritalah apa yang jadi dekat dia semalam. Pasal isteri dia, pasal mimpi, pasal anak dia. Lepas dengar, Ustaz tu cakap, Hafiz, nanti balik rumah, kalau boleh bawa isteri dengan anak-anak datang ke pusat rawatan cepat-cepat. Hafiz sanggup. Dia terus siap-siap nak pergi cari isteri dengan anak dia, nak bawa ke pusat rawatan. Terus Abang Hafiz ni balik rumah nak pick up isteri dia. Tapi sampai dekat rumah senyap sunyi. Dah bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Isteri dia tak sahut. Senyap. Anak dia pula tak balik lagi daripada rumah penjaga. So anak dia ni dihantar dekat rumah. Orang cakap macam rumah mak angkat macam tu lah. Sebab tak nak bebankan si ibu ni nak jaga anak sambil tengah mengandung ni. So nak tak nak, Abang Hafiz kena masuk juga. So Abang Hafiz masuk dalam rumah. Dia jalan ke dalam ruang tamu, kosong. Mas tengok dekat bilik, sayang, mana awak? Tak ada. Sehinggalah Abang Hafiz pergi ke dapur. Dan waktu ni gugur jantung Abang Hafiz. Sebab dia nampak isteri dia terbaring atas lantai. Yang paling tragis, Abang Hafiz cakap darah penuh di bahagian kaki isteri. Waktu ni dunia Abang Hafiz kelam, gelap. Dia cuba kejutkan isteri dia berkali-kali. Tapi isteri Abang Hafiz tak sedarkan diri. Abang Hafiz terus call ambulans. Bila sampai dekat hospital, bini dia dimasukkan ke zon merah. Lepas beberapa ketika, Abang Hafiz dengan anak dia tunggu isteri dekat hospital. Beberapa jam lepas tu, doktor keluar. Doktor bagi tahu dekat Abang Hafiz, Encik kena banyak-banyak bersabar. Kami dapat selamatkan isteri Encik, tapi sedih untuk kami maklumkan bahawa kami tak dapat selamatkan anak Encik. Minta maaf, kami dah cuba sehabis baik. Waktu tu juga Abang Hafiz terduduk, tersandar. Anak lelaki dia pun menangis. Dia faham keadaan ibu dia macam mana. Dia faham kehilangan seorang insan yang diberi nama sebagai adik. Waktu ni Abang Hafiz sendiri dia cakap tak tahu nak salahkan siapa, tak tahu nak marah siapa. Sebab benda ni berlaku dengan begitu pantas. Seminggu lepas keluar hospital tu, isteri Abang Hafiz ni macam muram, senyap, tak banyak cakap. Abang Hafiz pun dia decide untuk tak kerja seminggu tu. Dia jaga je isteri dia dekat rumah. Sehinggalah satu hari, Ustaz tadi datang melawat. Sebab Ustaz ni cakap dia pelik, dah pergi seminggu kedai Hafiz ni tapi asyik tutup je. Sebab itulah dia decide nak datang rumah, nak tengok ada benda jadi ke. So bila Ustaz sampai, Abang Hafiz salam, peluk Ustaz. Dia ceritakan apa yang jadi. Dia cerita yang isteri dia keguguran. Mengucap panjang Ustaz tu. Ustaz tu jumpa isteri Abang Hafiz. Dan waktu ni isteri Abang Hafiz kelihatan sangat takut.
meracau dan jadi bukan diri dia. Suara garau gila geng. Dia cakap kat ustaz, "Jangan kau ganggu aku. Aku tak ganggu hidup kau." suara isteri Abang Hafiz akan dirasuk oleh sesuatu. Ustaz cuba merawat isteri Abang Hafiz dan jin yang merasuk isteri Abang Hafiz ni tak dapat dikeluarkan. Dia cakap tuan dia tak bagi. Tuan dia nak lihat keluarga Abang Hafiz ni hancur. Dia tak suka tengok Abang Hafiz bekerja. Dia tak suka tengok keluarga Abang Hafiz ni happy. Dia nak keluarga ni bercerai-berai. Dia nak isteri Abang Hafiz mati. Sekarang ni setan ataupun jin tu dah berjaya bunuh kandungan isteri Abang Hafiz. Dia nak biar isteri Abang Hafiz ni murung, biar Abang Hafiz tak dapat kerja, biar keluarga dia perlahan-lahan runtuh. Waktu ustaz settle merawat, dan ini adalah beberapa anak buah perempuan dia tolong pegang, tolong rawat sekali. Time tu juga isterinya muntah-muntah darah. Dah settle isteri, anaknya pula, dan anaknya juga muntah-muntah darah. Dan bila ustaz tengok muntah tersebut, betul, dalam muntah-muntah tu bukan isinya isi muntah, tapi isi darah yang mengandungi paku, jarum dan juga benang kuning. Ustaz cakap yang rahim isteri Abang Hafiz ni penuh dengan kesan cakaran, penuh dengan sarang-sarang jin yang dihantar. Ustaz pesan lagi, insya-Allah amalkan mandi limau, minum air zam-zam dicampur madu, nanti akan kembali elok. Ustaz cakap mungkin keguguran yang berlaku ni disebabkan santau ni ganggu rahim. Rahim isteri Abang Hafiz ni sedia ada dah tak kuat. Doktor suruh rehat. Bila ada benda-benda yang mengganggu, menyebabkan lagi senang untuk gugur. Sebab itulah selalu perut isteri Abang Hafiz ni akan rasa panas, rasa sakit. Ustaz pun dia decide nak pagar rumah Abang Hafiz. Dia bagi petua amalan untuk elak kena ganggu, elak kena santau. Sebab benda ni kita tak tahu tahu siapa yang buat kita. Dan selagi orang tu ada, selagi itulah dia akan cuba untuk buat kita. Dia tengok, oh Hafiz ni elok lagi ni, tak bercerai lagi, masih boleh kerja cari duit, aku akan santau kau lagi. Dan sehingga kini Abang Hafiz cakap cubaan santau tu ada. Macam mana dia tahu? Sebab Abang Hafiz ni dia ada bela kucing, dan beberapa tahun lepas kucing dia mati. Dia bela ikan mati. Itu adalah petanda santau, Ustaz cakap. Di mana kadang-kadang haiwan ni dia akan lindungi tuan dia daripada kena santau. So dia korbankan diri dia untuk menyelamatkan tuan tersebut. Sehingga kini masih lagi ada cubaan untuk santau Abang Hafiz sekeluarga. Tapi Alhamdulillah Tuhan lindung. Dan Alhamdulillah juga sekarang ni isteri Abang Hafiz dikatakan sedang mengandung anak kedua. Kita doakan yang baik-baik, insya-Allah. Semoga Allah lindungi keluarga Abang Hafiz ni. Thank you gang, thank you so much pada mana yang singgah tengok cerita ni sampai habis. Walaupun cerita ni ambil masa yang panjang, 2 episod ke baru habis geng. Tapi serius, bau wangi tu tak hilang geng. Bau wangi tu masih ada. Aku tak tahulah, kalau ada yang nampak, tolong komen dekat bawah korang nampak apa. Sebab right now aku tak tahu, hati aku rasa tak sedap. Aku rasa macam ada benda dekat keliling aku, tapi aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab bila ada bau ni, maksudnya ada benda. Kalau ada nampak, bagi tahu dekat komen. Tapi for now, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa on notification button. Kalau korang nak share dekat TikTok pun dipersilakan. Share cerita aku dekat sana. Aku tak marah satu pun. Thank you so much. Semoga kita jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wih, sakit. Badan aku sakit. Assalamualaikum, salam. Semoga jangan biarkan malam anda jadi story puaka.